Assalamualaikum dan selamat petang. Berbaki 3 hari lagi sebelum hari pengundian pilihan raya Johor Sabtu ini. Pastinya semua calon dan parti politik juga semakin gairah untuk menambat hati rakyat. Namun ada yang terlupa bahawa agenda mereka bukan sekadar menabur janji retorik semata-mata, malahan perlu memastikan setiap yang diusahakan berupaya sampai ke tahap yang diharapkan rakyat. Dan untuk mencapai matlamat itu sudah pastinya kerajaan yang stabil perlu dibentuk selain sebuah kerajaan yang berpengalaman untuk membangunkan ekonomi dan menjaga kepentingan rakyat. Dan bagi mengupas perkara itu secara eksklusifnya, kita bawakan kepada anda Pengarah Pilihan Raya Negeri Johor Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kita dalam Soal Rakyat hari ini. Terima kasih jemput saya. Ya. Baik Datuk Seri, mungkin secara ataupun mukadimahnya, setiap kali menjelang pilihan raya pelbagai isu negatif cuba dikaitkan ketika pemerintahan kerajaan BN. Jadi Datuk Seri melihat perkara ini bagaimana? BN mengatasi situasi itu yang kadang-kadang dilihat sebagai keterlaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera. Terima kasih Hairul jemput saya petang ni. Memang jelas kelihatan di PRN Johor ni terutamanya, ya, PRN Melaka kurang sikit, tapi di Johor ni nampaknya masing-masing dah, orang kata dah sampai ke tahap hitting below the belt. Ya. Saya pun tak tahu apa sebab. Bagi saya, kita politik kita dah dewasa, kan, dah 60 lebih tahun. Kita merdeka, kita berpolitik mesti matang. Kita mesti berupaya meyakinkan pengundi, kan, kalau kita menang apa kita nak buat. Kalau kita menang, apa ikhtiar kita untuk kita pastikan membawa penduduk ataupun pengundi macam di Johor ni selepas pilihan raya, apa ikhtiar kita untuk kita pastikan rakyat Johor duduk dalam keadaan sejahtera untuk 5 tahun akan datang. Tetapi nampaknya masing-masing parti, terutamanya pihak di sana lawan, dah sampai ke tahap untuk membunuh karakter. Ini saya rasa saya kurang senang. Saya sendirilah. Sebab saya selalu berpesan kepada jentera saya, anak-anak buah saya, kita turun ke Johor ni bukan nak bergaduh. Kita bukan nak menghina, mencaci orang. Kita nak menagih simpati pengundi untuk berilah kepercayaan kepada Barisan Nasional, untuk kita mendapat mandat yang selesa untuk kita mentadbir negeri Johor selepas ini selama 5 tahun. Bukannya kita nak mencari kemarahan orang. Jadi cara berpolitik sebegini saya rasakan amat keterlaluan. Dan tak apalah, itu cara dia. Tapi Barisan Nasional akan meneruskan cara kita untuk kita terus menerangkan isu-isu, untuk kita terus menerangkan apa ikhtiar kita, untuk kita mengubah keadaan yang sedia ada ini kepada yang lebih baik. Nak kita sajikan kepada rakyat negeri Johor, insyaAllah. Macam Datuk Seri cakap tadi, mungkin kerana SOP di Johor ini mungkin agak sedikit longgar, seperti di Melaka. Mungkin pihak di sebelah sana menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan taktik-taktik sama, menyerang-nyerang kerana mereka terus berjumpa dengan penyokong, Datuk Seri. Ya, itu menyerang peribadi. Saya rasa orang dah muak dah politik cara ini, kan. Politik cara menyerang peribadi apa semua perlu kita hentikan. Kita pula di PRN Negeri Johor ni dan di Melaka tempoh hari, kita juga memilih dan menyaring calon-calon kita, supaya calon kita ini on best effort basis, dengan sedaya yang boleh. Kita tak mahu mendengarkan calon yang ada isu-isu. Jadi apa isu dia, kan? Macam saya pergi ke Macap 2 hari lepas, dan layang-layang, kan? Layang-layang, kita punya calon sana bekas Imam Besar Negeri Johor, kan? Apa isu dia? Tapi nak juga serang, kan? Macam-macam. Jadi saya tak tahulah, kan? Kata pasal isu kluster mahkamah bawa ke sini, tak ada lain isu lagi ke? Tak ada modal lain, kan? Because sebabnya kluster mahkamah bukan bertanding di Johor pun, Khairul. Datuk Najib tak bertanding di Johor. Datuk Zahid tak bertanding di Johor. Kalaupun kita menang, takkanlah
seperti yang saya sebut, hakim yang bijaksana akan terpukau dengan kemenangan kita. Di Melaka kita menang 3/4, kan? Tak ada pula mengubah apa-apa yang sedang dalam proses mahkamah. Yang dibicara tu bicara. Datuk Najib punya rayuan ditolak. Datuk Zahid diarahkan membela diri. Jadi apa kaitan kluster mahkamah dengan pilihan raya di Johor ni? Johor punya pilihan raya ni untuk orang Johor. Calon-calonnya pun bukan semua daripada luar. Bukan semua luar. Semua daripada Johor. Betul. Jadi mereka dah tak ada modal lah. Itulah saya katakannya. Jadi Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri melihat situasi politik di Johor ketika ini dan kenapa perlunya sebuah kerajaan yang stabil? Sebab di mana-mana saja kita pergi ketika ini, pastinya perkataan stabil itu dah trending, viral, kan? Perlunya ada kerajaan yang stabil. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat perlunya kestabilan kerajaan itu di sesebuah negeri? Kestabilan ini adalah asas dia, Darul. Asas macam kita nak buat bangunan 80 tingkat. Asas dia mesti kuat. Asas tu. Kestabilan sesebuah negara menjadi asas kepada segalanya. Kalau negara stabil, kerajaan dia stabil, maka kerajaan yang stabil akan dapat menumpukan sepenuh tumpuan untuk mengurus negara dengan baik. Itu dalaman, kan? Rakyat akan tenang, tidak sentiasa saja merasa orang kata gundah gulana. Kan? Rakyat tenang, hidup dalam sejahtera. Ekonomi akan baik. Mengapa ekonomi baik saya katakan? Orang, rakyat tempatan, pengusaha tempatan dan pengusaha luar negara akan mengeluarkan modal dan melabur di tempat yang kerajaan negerinya, kerajaan negaranya stabil. Betul. Tidak ada orang yang sioman, Saudara Khairul, yang akan melabur di negara ataupun negeri yang tak stabil politiknya. Tambahan pula 2 majoriti sekarang. Itu hari di Johor 1 majoriti. Sakit perut 2 orang, kena COVID 2 orang, anyut. Jadi siapa yang nak melabur di tempat yang tidak ada ketentuan? Kan? Orang nak melabur supaya pelaburan dia selamat, duit dia selamat, boleh buat untung, boleh berniaga, dan boleh bawa keuntungannya balik dan modalnya balik semula. Itu yang orang lihat. Jadi faktor kestabilan ini penting. Orang, rakyat hidup dalam keadaan tenteram, sejahtera, dan yang pentingnya faktor luaran. Orang melihat negara kita ini negara yang stabil. Dulu semasa 62 tahun Barisan Nasional Mentadbir, mengapa Malaysia menjadi sebagai destinasi utama pelabur? Stabil. Kan sekarang mengapa orang menjauhkan diri pada Malaysia? Bukan saja daripada luar, tapi yang dalam negara pun bawa pelaburan dia keluar pada Malaysia. Mereka lihat keadaan tak menentu. Orang lebih rela pergi ke Indonesia, ke Thailand dan Vietnam. Betapa banyak dapat pelaburan di Indonesia. Bukan kerana apa? Malaysia COVID, orang kata. Indonesia lagi banyak COVID-nya. Kan? Tapi orang pergi ke sana. Kerajaan yang stabil. Orang pergi ke Vietnam, kerajaan yang stabil. Orang pergi ke Thailand, kerajaan yang stabil. Jadi, rakyat yang akan dapat manfaat dia. Bila orang banyak melabur, ekonomi meningkat, pekerjaan banyak, peluang pekerjaan baru banyak dapat. Jadi, pendapatan orang akan dapat ditingkatkan. Itu tujuan dan asas mengapa kestabilan itu kunci kepada segala-galanya. Dan di PRN Johor ini, BN mengangkat tema kestabilan masa depan, Datuk Seri. Jadi bercakap mengenai ikhtiar BN Johor yang dimaklumkan sebelum ini, 5 teras inisiatif yang ditekankan, dan kali ini BN juga menekankan aspek ikhtiar dalam aku janjinya dan bukannya manifesto dengan pelbagai janji. Sama ada realistik ataupun retorik, itu terpulang kepada rakyat untuk menilai. Bagaimana Datuk Seri melihat kelainan manifesto BN kali ini, lebih kepada ikhtiar untuk orang Johor ni? Kita memanggil aku janji kita sebagai ikhtiar. Kita berikhtiar. Dan apa yang nak kita ikhtiarkan ini dah ada dia punya asas dah. Datuk Hasni insya-Allah menang pilihan raya ini Barisan Nasional dengan perkenan Duli Hamil Tuanku. Dia adalah poster boy kita. Dia adalah kita punya calon menteri besar. Dia akan meneruskan agenda yang telah pun diasaskannya. Selama 1 tahun dia dah jadi menteri besar,
memberikan asas dan akan meneruskan agenda. Bercakap pasal perumahan, Housing Development Board Johor dah ditubuhkan, macam-macam. Ya. Jadi kita ada 5 teras utama. Kestabilan ekonomi kita nak bawa. Bila menang Barisan Nasional, insya-Allah dengan majoriti yang selesa, kestabilan politik akan dapat diwujudkan. Bila kestabilan politik ini dapat diwujudkan, orang dah tak pelabur-pelabur akan merasa selesa untuk berurusan dengan Johor ni. Johor ni negeri yang besar, Khairul. Johor merupakan antara faktor utama pintu masuk ke Malaysia. Jadi Johor ini mesti diperbetulkan politik dia. Orang kata kita tamat kuasa. Kalau tamat kuasa, Datuk Hasni tak berhenti jadi Menteri Besar. Dia ada 400 hari lagi untuk menamatkan penggal dia sehingga Mei 2023. Tapi mengapa dia letak jawatan, bubarkan Dewan Undangan Negeri? Kerana tidak adanya kestabilan politik di Johor ini merugikan orang Johor. Kita masuk pilihan raya ni bukan nak main-main. Boleh jadi kita menang, boleh jadi kita kalah. Tetapi Barisan Nasional, Datuk Hasni dan rakan-rakan mengambil risiko membubarkan Dewan Undangan Negeri supaya rakyat Johor, pengundi Johor, bangsa Johor buatlah keputusan. Supaya jangan berterusan begini. Kerajaan yang 28 sama 28. Hang parlimen ataupun dewan yang tergantung. Susah negeri Johor ni. Orang dah tak ada lagi nak melabur sini. Setiap tahun Johor nombor 1, nombor 2, nombor 1, nombor 2. Dari segi ketibaan ataupun pelaburan yang diterima. Sebagai pencapaian peratusan pertumbuhan ekonomi, nombor 1, nombor 2. Tapi hari ini Johor dah turun nombor 6. Kan, takkan tak boleh berterusan begitu. Jadi inilah risiko dan ini yang nak kita supaya rakyat buatlah keputusan. Kalau boleh, insya-Allah beri mandat yang selesa kepada BN untuk kita teruskan apa yang telah pun diasaskan selama 1 tahun ini untuk kita terajui pentadbiran negeri Johor ini untuk 5 tahun akan datang. Dah undi 12 hari bulan ni, insya-Allah bagi mandat pada BN, tuan-tuan pengundi rakyat Johor hiduplah tenang selama 5 tahun yang akan datang. Pilihan raya tak boleh buat setiap 6 bulan lah. Jadi jangan kita buat silap, jangan kita tersalah pilih. Bagi BN kerajaan yang terbukti yang boleh memberikan kestabilan. 62 tahun BN, 22 bulan Pakatan Harapan, 17 bulan Perikatan Nasional. Rakyat boleh menilai mana satu kerajaan yang benar-benar boleh memberikan kestabilan dan kesejahteraan kepada rakyat, insya-Allah. Dan salah satu ikhtiar BN Johor yang nombor 3 tu Datuk Seri Orang Muda Johor. Dan kali ini mencipta sejarah undi 18 di PRN Johor ini dengan penyertaan lebih daripada 750,000 orang. Kita akan jawab selepas ini, Datuk Seri. Kita berehat seketika, kita kembali bersama dengan Datuk Seri Muhammad Hassan selepas ini. Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama kami dalam Soal Rakyat eksklusif bersama pengarah pilihan raya Barisan Nasional di Johor ini dengan Datuk Seri Muhammad Hassan yang masih lagi setia bersama kami ketika ini. Baik, Datuk Seri, tadi sebelum kita berhenti berehat, kita menyentuh isu pengundi muda dan difahamkan di Johor ini lebih kurang 750,000 pengundi muda yang berusia antara 18 hingga 21 tahun ni. Dan menerusi ikhtiar BN Johor, juga ada beberapa insentif untuk disediakan kepada mereka, misalnya seperti bantuan mahasiswa RM500, pasangan pertama kali berkahwin akan mendapat RM1,000. Jadi Datuk Seri melihat bagaimana dengan penyertaan pengundi muda ini yang akan menentukan tampuk pemerintahan di Johor ataupun sekadar ikut trend, celup jari dalam dakwat semata-mata. Okey, Datuk Seri. Macam inilah, Khairul, ya. Yang saudara sebut tu saya kena betulkan sikit. 750,000 tu dia bukan semuanya pengundi muda. Dia patut dipanggil pengundi baru. Pengundi baru, yes. Yang muda umur 18 sampai 21 tak sampai pun 30%, kan. Tapi selebihnya pengundi 21 tahun ke atas. Ada yang 81 tahun pun belum pernah mengundi. Jadi
bila didaftarkan secara automatik dia termasuklah ya. Aha. Jadi pengundi baru ini merupakan satu cabaran, bukan saja kepada BN tapi kepada semua parti. Tapi pengundi yang 40 tahun ke bawah tu ramai, peratusannya 50% kan. Jadi mereka ini merupakan mereka yang aktif kan. Jadi saya berharap supaya pengundi baru ni mereka ni bijak, boleh menilai, tetapi kadang-kadang mereka ini terpengaruh dengan isu. Betul. Itu sebabnya Barisan Nasional menangani isu-isu yang diketengahkan oleh pihak lawan. Macam isu kluster mahkamah, dia buat macam-macam lagi lah ya. Kita terangkan, dan dalam masa yang sama kita juga mahu supaya pengundi baru, khususnya orang muda, melihat dan membuka minda bahawa pilihlah kerajaan ataupun memilih kerajaan yang akan ditubuhkan pada 12 ataupun 13 bulan nanti, satu kerajaan yang telah pun mempunyai track record yang baik, track record yang boleh mengurus negara dan negeri dengan baik, kerana itu penting bagi mereka. Kalau dapat diurus seperti yang saya sebut sebentar tadi, negeri ini dengan baik, stabil politiknya, maka ekonomi akan dibangunkan, peratusan pertumbuhan ekonomi akan naik, orang muda juga yang akan mendapat pengakhir ceritanya manfaatnya. Betul. Banyak peluang pekerjaan kan, banyak orang datang melabur ke sini, dia memerlukan orang yang mengurus ekonomi ya. Jadi jangan pilih parti kerajaan yang mana parti datang sini pun bertanding 7 kerusi, 11 kerusi ya. Mereka ni bertanding di sini bukan nak menubuhkan kerajaan. Mereka sebenarnya datang ke Johor untuk menidakkan Barisan Nasional menjadi kerajaan. Kita mengadakan pilihan raya untuk menang, untuk mengurus kerajaan. Jadi ada dua bezanya. Orang yang datang semata-mata nak melihat to deny ataupun untuk menidakkan Barisan Nasional menjadi kerajaan, dengan Barisan Nasional yang memberikan semula, pulangkan semula mandat kepada rakyat, pilihlah kan. Kalau nak kata kita tamat, kita tak bubarkan Dewan. Asni, Datuk Asni Menteri Besar, 400 lebih hari lagi ada jadi Menteri Besar. Bukan senang kan. Ini bukan nak berhenti jadi ketua kampung, berhenti jadi MB kan. Serahkan balik mandat pada rakyat. Rakyat nilailah elok-elok kerana terutamanya orang muda, saya kata tadi, manfaat untuk memilih parti yang boleh menubuhkan kerajaan yang stabil. Pengakhir ceritanya negeri akan mendapat manfaatnya, sejahtera. Jadi ini yang saya minta orang muda, fikir elok-elok, buka minda, jangan terpengaruh dengan isu-isu yang kadang-kadang dimainkan semasa pilihan raya. Lepas pilihan raya masing-masing balik ni. Ni masing-masing akan balik lepas pilihan raya. Orang luar yang menghadapinya besok 5 tahun yang akan datang, orang Johor sendiri. Jadi berfikirlah elok-elok, pilihlah kerajaan yang telah ada track record dan terbukti boleh mengurus dan mempunyai kewibawaan. Bayangkan minta-minta disiarkan Allah Ta'ala, kalah Barisan Nasional pada 12 bulan. 5 parti akan bercampur bersama-sama tubuh kerajaan negeri Johor. Jadi kerajaan keluarga 69 lah jualnya. Setiap 6 bulan tukar MB, setiap 7 bulan tukar MB. Kalau orang Johor nak begitu, terpulanglah. Saya pun tak dapat nak menegahkannya. Tapi nasihat saya, pilih parti. Dan parti yang boleh mengurus dan ada track record lah Barisan Nasional. Dan Datuk Seri pun sebelum ini kerap kali mengatakan perlunya ada parti teras untuk parti memerintah negeri ini. Exactly. So kita perlu parti teras utama yang mempunyai kekuatan tunjang untuk menjadi kerajaan mengurus negeri Johor ni dengan terbaik untuk 5 tahun yang akan datang. Itu je. Baik. Datuk Seri, ketika ini BN kerap kali kita dengar ataupun yang disuarakan oleh beberapa pemimpin BN yang ingin terus mempertahankan keputusan untuk mempercepatkan pilihan raya umum. Jadi apa alasan sebenarnya BN? Kerana ada pihak melihat ia seolah-olah pendekatan yang tidak
wajar dilakukan ketika negara ketika ini masih lagi dengan dihantui ataupun dilanda dengan wabak COVID-19 ni. Setiap hari angka makin meningkat. Kalau kita lihat rekod, mungkin disebabkan rekod BN pada PRK yang lepas dan juga PRN banyak yang menang. Apakah sehingga ada mengatakan, maaf kalau saya gunakan perkataan ini Datuk Seri, BN seolah-olah seperti overconfident. Mungkin Datuk Seri boleh komen sikit Datuk Seri? No problem, tak ada isu, tak ada masalah. Ya. Kita, saya katakan tadi, mengadakan pilihan raya ni, Khairul, bukan suka-suka. Ya. Bukan suka-suka. Tapi saya khususnya, memang saya daripada awal, sejak daripada Kerajaan Pakatan Harapan tumbang dengan sendirinya, saya memang tak setuju mengadakan kerajaan backdoor government ni. Ya. Boleh tengok kenyataan akhbar saya tak setuju. Ya. Saya lebih kepada untuk mengadakan pilihan raya, snap election. Ya. Tapi pada ketika itu, ialah tidak dibenarkan ataupun tak dapat buat. Jadi kita buat, tapi kita lihat macam mana kerajaan backdoor government ini penerimaan masyarakat antarabangsa, kan? Orang-orang melihat kita ini sebagai kerajaan yang keabsahan dia, legitimasi dia selalu dipersoalkan. Apakah kita nak berterusan begitu? Kan? Ekonomi dunia selepas COVID ini, post COVID ini dah mula meningkat. Ya? Apakah kita mahu terus tercicir? Orang tak memperlakukan kerajaan seperti ini. Kerajaan yang bukan dibuat hasil daripada pilihan raya umum, tapi di kerajaan yang dibuat daripada pakatan ahli-ahli parlimen sesama mereka. Masyarakat antarabangsa, dia tak suka kerajaan macam ni. Jadi apakah kita nak berduduk diam sehingga lagi 1 tahun lebih, sampai bulan Mei tahun depan, manakala ekonomi dunia post-COVID dah mula meningkat. KDNK ataupun GDP dunia dah mula meningkat. Kita tak mau ketinggalan, kan? Jadi perbetulkan keadaan kita, supaya kita serahkan segera kepada rakyat, supaya buatlah. Bukan kerana kita menang PRK overconfident, menang di Perniagaan Melaka kita overconfident, insya-Allah menang di Johor. Tak, itu bisa ada point. Itu sebab saya kata, apa saja buatlah. Pulangkan semula mandat kepada rakyat, perbetulkan keadaan kita. Asas kita ini mesti betul. Sebab kita nak buat bangunan 80 tingkat ni, jangan bergoyang-goyang. Kita mesti buat asas yang kuat, supaya bangunan nak dibina ini bangunan yang tegap, yang kuat, dan diyakini oleh orang nak menyewa. Orang yang nak datang menyewa, orang yang nak datang membeli bangunan kita. Itu penting. Negara yang asas dia kuat, politik dia stabil, keabsahan kerajaan ini diperakukan hasil daripada pilihan raya umum. Bukannya hasil pakat-pakat belakang-belakang tubuh kerajaan. Itu tak betul. Biarlah orang marah dengan saya. Orang kata tengah COVID. Amerika tengah COVID besar pun dia buat pilihan raya presiden. Kan? Negara-negara lain semua buat pilihan raya. Dah hambahkan pula, tak lama lagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengisyaratkan Malaysia dah masuk fasa endemik. Kan? Nak tunggu COVID ni tak ada sudahnya, Khairul. Kita kena hidup bersama COVID ni. Nak tunggu bila? Sampai bila? Ada kejaminan bulan 5 tahun 2023 COVID akan hilang di Malaysia? Saya kata tak mungkin. Lagi satu pula, saya pengarah pilihan raya parti BN UMNO. Saya susun strategi. Strategi mesti penting. Kan? Jangan ingat kita pakai ulu kepala teragak. Saya susun strategi parti. This is the best time to strike. Kalau dalam tentera, you attack while your enemy tengah kelang kabut. Your enemy is tengah berjebera. Kan ini masanya kita untuk bubarkan parlimen. Kan kebitu itu strategi. Saya tak pula menidakkan kuasa membubarkan parlimen ini, itu pulanglah pada Perdana Menteri. Saya pandangan daripada parti. Parti punya pandangan, this is the best time for us to strike. This is the best time for us to have PRU. Kan? Kerana masing-masing masih lagi apa? Bayangkan pengurusi Pakatan Harapan, parti dia sendiri tak gunakan Pakatan Harapan punya lambang. Something is very fishy, something is very wrong somewhere, kan?
So dia tengah kelang kabut. Kita jangan kelang kabut. Kita tawarkan semula. Buat. Jangan tunggu sampai musuh ataupun lawan kita bergabung semula, regroup. Mati kita. Jangan ulangi kesilapan pilihan gaya ke-14. Sampai Tun Mahathir dan Anwar Ibrahim dah boleh curi mulut, baru kita nak buat pilihan gaya. Mati. Memang cari mati lah. Minta maaf cakap lah kan. Tak apa, Datuk Seri yang cakap. Baik, Datuk Seri, kita dah sampai ke hujung-hujung soal rakyat kita hari ini. Mungkin Datuk Seri, saranan Datuk Seri kepada pengundi-pengundi di Johor ini, bangsa Johor terutamanya, yang akan mengundi pada Sabtu ini, untuk keluar mengundi, pilih kerajaan yang betul-betul, yang stabil, politiknya untuk kesejahteraan rakyat di negeri Johor. Ya, Khairul, saya amat memang terima kasih bagi saya peluang kerana saya nak merayulah kepada semua orang Johor, pengundi di Johor ni, buatlah keputusan yang bijaksana, keputusan untuk memilih menubuhkan sebuah kerajaan baru untuk 5 tahun akan datang. Dan seperti yang saya sebut, Barisan Nasional telah pun menunjukkan prestasi. Kita ada track record. Pakatan Harapan 22 bulan dia tak buat apa pun. Dia asyik menuding jari kat orang saja. Perikatan Nasional 17 bulan dia tak buat apa pun. Dia mengurung rakyatnya 2 tahun. Buat pula darurat macam-macam. Jadi dah tahu dah kan, dah lihat dah 3 kerajaan yang berbeza dalam masa terdekat. Jadi tak ada parti lain saya rasa yang boleh rakyat Johor berikan mandat semula Barisan Nasional untuk demi masa depan rakyat Johor. Kestabilan politik itu penting dan Barisan Nasional sahajalah yang boleh untuk mengadakan kerajaan yang stabil dan mengurus negeri ini dengan baik, insya-Allah. Jadi 12 bulan saya minta semua rakyat Johor, pengundi di Johor, keluarlah ramai-ramai, berikanlah mandat kepada Barisan Nasional untuk kami menubuhkan kerajaan untuk mengurus negeri Johor dengan terbaik yang mungkin, insya-Allah. Baik, terima kasih Datuk Seri. Banyak input yang kita kongsikan, yang kita berikan kepada penonton-penonton soal rakyat hari ini. Terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa di sebalik jadual yang padat, sanggup singgah ke sini seketika untuk soal rakyat, Datuk Seri. Terima kasih. Baik, saya kira itu saja laporan ataupun soal rakyat kita pada hari ini. Semoga yang baik itu datangnya kita kongsikan kepada anda, dan insya-Allah kalau ada masa lagi kita akan jumpa lagi di lain masa dan juga hari ketika. Selamat dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.